kesalahan seksual iaitu jenayah rogol atau kesalahan cabul seperti mana dakwaan terhadap Ishak Shah. Nak tahu lanjut tentang isu jenayah seksual ini, tekan subscribe kepada video kami, like dan share video ini. Kadang-kadang kita keliru Seksyen 376 Kanun Keseksaan iaitu rogol dan juga cabul. Adakah rogol ini adalah cabul? Jadi untuk kita bezakan di antara kedua-dua ni, yang mana saya rasa sangatlah penting untuk remaja ataupun individu dekat luar sana tahu di antara kedua-dua kesalahan jenayah ini. Jangan terkejut, sebenarnya cabul ini juga meliputi perbuatan cium, pegang atau meraba. Kadang-kadang mungkin kita rasa macam pegang atau raba atau masukkan tangan ke dalam baju barulah didakwa. Tidak sebenarnya. Anda perlu tahu apa itu jenayah rogol di bawah Seksyen 375 Kanun Keseksaan. Seksyen 375 Kanun Keseksaan memperuntukkan elemen utama bagi rogol adalah berlaku penetration. Bermaksud seorang lelaki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan seorang wanita. Ini seperti yang terkandung di dalam akta. Sekiranya tidak berlaku penetration, maka ianya bukanlah perlakuan rogol. Jadi kita bezakan pula dengan Seksyen 354 Kanun Keseksaan. Yang ini kita perlu peka dan ambil tahu. Manalah tahu kalau benda ini berlaku kepada ahli keluarga kita atau orang sekeliling kita. Misalnya, kita lihat di dalam kes Samuel John Marisi Napen lawan Pendakwa Raya tahun 2018. Di dalam kes ini, tertuduh didakwa kerana telah mencium pengadu. Di dalam kes ini, tertuduh telah didakwa kerana mencium pengadu di dalam lift. Nampak? Walaupun ianya dikatakan perbuatan mencium, tetapi masih dikategorikan sebagai jenayah cabul. Kita lihat pula kepada kes PP Muhammad Fakrul Razi Izzuddin 2018 5 LNS 25. Apakah elemen yang dikatakan sebagai cabul, iaitu kekerasan jenayah yang mencabul kehormatan seseorang di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan. Elemen yang pertama, kekerasan jenayah dilakukan terhadap seorang lelaki atau perempuan. Tidak semestinya pengadu atau mangsa itu adalah seorang perempuan. Lelaki pun boleh juga sebenarnya. Yang kedua, terdapat kekerasan jenayah dilakukan terhadap mangsa. Dan yang ketiga, terdapat niat untuk mencabul kehormatan mangsa atau dengan mengetahui bahawa mungkin ia akan dengan jalan demikian mencabul kehormatan mangsa. Ini bukan apa yang saya katakan. Ini seperti yang telah diputuskan oleh mahkamah. Ingat, elemen kekerasan paksaan adalah merupakan elemen yang utama di dalam kes cabul ini. Ada soalan yang akan bertanya, sejauh mana kita mengetahui sesuatu perbuatan itu adalah merupakan perbuatan cabul? Ada mungkin perbuatan cabul yang terlalu dahsyat dan ada mungkin yang terlalu ringan. Di dalam Seksyen 354 memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda atau rotan atau dua daripada mana-mana hukuman ini. Jadi di dalam kes Ishak Shah ini dikatakan berlaku satu paksaan oleh Ishak Shah terhadap mangsa. Sama ada Ishak Shah berjaya membuktikan kesnya, kes ini perlulah terlebih dahulu dibawa ke mahkamah bagi tujuan perbicaraan. Di mahkamah nanti, mangsa akan memanggil saksi-saksi atau mengemukakan dokumen atau bukti-bukti lain seperti screenshot WhatsApp atau lain-lain yang membuktikan bahawa berlaku kejadian. Dalam kes seperti yang saya sebutkan tadi, berkenaan dengan mangsa atau pengadu yang telah dicium oleh tertuduh, mahkamah mendapati kerana di dalam kes ini tidak ada elemen paksaan, tertuduh dibebaskan oleh mahkamah. Manakala di dalam kes-kes lain, sekiranya dapat dibuktikan bahawa tertuduh secara paksa cuba mencabul kehormatan seseorang, maka tertuduh akan didapati bersalah. Jadi perbezaan di antara kedua-dua ini adalah kes rogol melibatkan penetration, cabul dia boleh
melibatkan apa-apa sahaja perbuatan yang dikatakan mencabul kehormatan seseorang. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, pernah sekali di mahkamah memutuskan bahawa kehormatan seorang wanita itu adalah terletak dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki. Bermakna sekiranya seseorang lelaki datang secara paksa melakukan sesuatu yang tidak diingini seperti meraba atau sebarang kesalahan seksual, dia masih boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan. Saya harap video ini dapat memberi pengetahuan kepada kalian berkenaan kesalahan jenayah seksual supaya kita tidak melakukannya kerana hukumannya amat berat. Sekian sahaja daripada kami. Jangan lupa subscribe dan like kepada video ini.